Selamat sejahtera kepada Puan Sri Hafizah dan juga rakan-rakan di MPU 24021. Kami adalah dari kumpulan 5. Ahli-ahli kumpulan 5 ada Muhammad Syamil Aizat bin Aceh Razali dan nombor pendaftarannya ialah 01 DKA 21F1068. Akmal Haikal bin Faizal, nombor pendaftaran ialah 01 DKA 21F1069. Muhammad Ashraf bin Muhammad Yusof, nombor pendaftaran ialah 01 DKA 21F1057. Sabri bin Muhammad Fuad, nombor pendaftaran ialah 01 DKA 21F1058. Dan juga saya, Taufiqah, nombor pendaftaran ialah 01 DKA 21F1071. Hari ini, kumpulan kami akan membincangkan tajuk tunjuk cara amalan 5S. Kami akan membentangkan latar belakang amalan 5S, prinsip amalan 5S, faedah amalan 5S, halangan pelaksanaan amalan 5S, dan juga contoh amalan 5S di rumah sebelum dan selepas. Saya akan memulakan pembentangan pada hari ini dan isi yang saya ingin membentangkan ialah latar belakang amalan 5S. Konsep amalan 5S mula diperkenalkan kepada syarikat-syarikat di negara Jepun pada awal tahun 1980. Amalan 5S ialah kaedah atau alat pengurusan yang boleh mewujudkan persekitaran di tempat kerja berkualiti yang selesa, kemas dan selamat di dalam organisasi dan menentukan kepatuhan kepada piawaian serta dapat memupuk usaha penambahbaikan yang berterusan. Di Malaysia, konsep amalan 5S mula diperkenalkan pada pertengahan tahun 1980 dan telah dipraktikkan dalam sektor swasta terutama syarikat-syarikat multinasional. Kini terdapat banyak agensi-agensi perkhidmatan awam mengamalkan amalan 5S, malah ada di kalangannya telah mendapat pengiktirafan menerusi persejilan daripada Perbadanan Produktiviti Malaysia iaitu MPC. Itu sahaja daripada saya. Saya akan ahli kumpulan yang lain akan meneruskan pembentangan. Okey, terima kasih kepada Taufiqah. Nama saya Akmal Haikal bin Faizal akan membentangkan tentang prinsip amalan 5S. S yang pertama ialah sisih ataupun sihri, iaitu menyisir dan melupuskan ataupun membuang barang yang tidak diperlukan di tempat kerja. Sisir merupakan satu proses kerja mengasing barangan yang diperlukan dan tidak diperlukan daripada sekumpulan barangan di tempat kerja. Proses pengasingan ini membantu dalam menentukan barangan yang diperlukan pada masa sekarang atau masa hadapan dan perlu disimpan di tempat penyimpanan yang ditetapkan. Barangan yang tidak diperlukan akan dilupuskan. S yang kedua ialah susun ataupun seton, iaitu menyusun dan menyimpan barang dengan kemas, mudah diambil dan disimpan semula di tempatnya. Menyusun dan melabel dilakukan setelah semua barangan yang tidak diperlukan yang tidak perlu diasingkan. Susunan barangan dilakukan mengikut kumpulan yang sama. Tujuan utama menyusun ialah menjimatkan penggunaan ruang penyimpanan barang lebih kemas dan teratur dan memudahkan proses mengesan dan mendapatkan barang pada masa akan datang. S yang ketiga ialah sapu ataupun seso, iaitu mencuci atau membersihkan tempat kerja dengan rapi supaya tidak habuk kotoran di atas lantai, mesin, peralatan dan persekitaran tempat kerja. Persekitaran yang bersih diperlukan oleh semua peringkat pekerja untuk merasa selesa dan ceria apabila bekerja. Selain meningkatkan kecekapan kerja, menyapu juga boleh mempertingkatkan tahap keselamatan di tempat kerja dan peralatan yang digunakan. Tujuan menyapu untuk menghilangkan habuk atau kotoran yang melekat di lantai, mesin di tempat kerja atau barang-barang yang telah disisir dan disusun. Satu senarai semak hendaklah diletakkan untuk menjadi panduan kepada pekerja tentang apa yang harus dilakukan pada masa akan datang dalam aktiviti ini. Menjadi keperluan tempat, peralatan, kawasan yang disapu dibersihkan pada setiap masa dengan jadual penjagaan yang berkesan.
S yang keempat ialah seragam ataupun siketsu, iaitu mematuhi piawaian persekitaran berkualiti di tempat kerja bagi memastikan bersih dan teratur sepanjang masa. Seragam hanya dapat dilakukan setelah aktiviti sisir, susun dan sapu telah disempurnakan. Seragam atau mengekalkan kebersihan tempat kerja pada tahap asal adalah penting supaya segala usaha yang dilakukan dalam 3 aktiviti terdahulu tidak menjadi sia-sia. Aktiviti yang dilakukan sendiri oleh setiap pekerja akan menyemai sifat kekitaan dan ciptakan kebersihan di tempat kerja. Panduan diperlukan untuk mematuhi oleh pekerja bagi menjamin kualiti dan piawaian yang telah ditentukan. Antaranya ialah Standard Operation Procedure (SOP), Work Structure, Workbook, Carta Alik, gambar atau contoh fizikal dan sistem visual yang jelas. S yang terakhir ialah sistem amalkan ataupun Shitsuke, iaitu melatih pekerja berdisiplin untuk mengamalkan sistem amalan 5S secara berterusan supaya menjadi tabiat dan budaya kerja berkualiti dalam organisasi. Budaya kerja cemerlang dapat dibangunkan dengan mematuhi panduan dan piawaian yang telah ditentukan. Setiap pekerja perlu faham, patuh, berusaha dan mengamalkan penjagaan kebersihan organisasi serta tempat kerja. Amalan kebersihan ini dapat disemai dalam diri individu dengan memberikan tunjuk ajar melalui program latihan secara berkala. Okey, terima kasih kepada Akmal Haikal. Seterusnya, saya Muhammad Syamil Azad akan membentangkan tentang faedah amalan 5S. Okey, pelaksanaan amalan 5S akan menghasilkan pelbagai faedah dan kesan positif kepada pengurusan organisasi, termasuk dalam aspek pengurangan kos, kawalan stok atau inventory, urusan penyelenggaraan serta sistem dan proses kerja. Kami berjaya menyenaraikan sebanyak 14 faedah dan antaranya ialah yang pertama, persekitaran tempat kerja menjadi lebih bersih, kemas dan tersusun rapi. Yang kedua, persekitaran tempat kerja menjadi lebih selamat. Yang ketiga, pekerja berpeluang menjana idea yang bernas dan kreatif untuk mencapai persekitaran tempat kerja yang bersih dan kondusif. Yang keempat, proses pencarian lebih mudah dan pantas dalam melaksanakan kerja. Yang kelima, kesilapan kerja dapat dielakkan melalui kalis kesilapan, mistake proofing. Yang keenam, sebarang masalah dan kecacatan dapat dikesan semasa proses pengeluaran atau pemberian perkhidmatan. Yang ketujuh, mewujudkan kaedah-kaedah dan piawaian kerja yang jelas. Yang ke-8, mengoptimalkan penggunaan ruang kerja dengan pengurusan persekitaran yang berkualiti. Yang ke-9, kawalan stok atau inventory yang lebih berkesan. Yang ke-10, pengurusan kos yang lebih berkesan. Yang ke-11, rungutan pelanggan dapat dikurangkan terhadap penyampaian perkhidmatan. Yang ke-12, memudahkan urusan penyelenggaraan. Yang ke-13, meningkatkan semangat kerja berpasukan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan imej korporat organisasi. Okey, seterusnya saya teruskan kepada Sabri. Terima kasih kerana membentangkan faedah amalan 5S. Jadi kita teruskan dengan pembentangan halangan pelaksanaan amalan 5S. Saya Sabri bin Fuad akan membentangkan halangan pelaksanaan amalan 5S ini. Jadi di sini dapat dilihat ada 3 contoh. Contoh pertama ialah ibu bapa tidak menerapkan amalan 5S dalam kehidupan anak-anak mereka kerana sibuk bekerja menyebabkan anak-anak mereka tidak mempunyai pengetahuan tentang amalan 5S. Dari sini kita dapat melihat bahawa ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam kalangan anak-anak. Mak kata pepatah, melentur buluh biar dari rebungnya. Jadi perkara amalan 5S ini perlu dididik sejak dari kecil lagi. Contoh kedua adalah majikan tidak memberi penekanan terhadap para pekerja supaya sentiasa mempraktikkan amalan 5S dalam melakukan pekerjaan, menyebabkan mereka melakukan kerja dengan sambil lewa dan tidak berdisiplin. Dari sini menunjukkan majikan tersebut tidak bertanggungjawab. Untuk menjadikan satu company itu gah dan hebat, memerlukan seorang ketua yang bertanggungjawab dan berdisiplin. Jadi di sini menunjukkan bahawa majikan itu semua pihak bersalah. Majikan yang tidak bertanggungjawab dan pekerja yang tidak boleh berdisiplin terhadap amalan 5S. Contoh ketiga adalah kebajikan pekerja tidak dititik beratkan oleh majikan, menyebabkan pekerja tidak selesa untuk melakukan pekerjaan
Sebagai contoh, kawasan tempat kerja yang tidak kondusif menyebabkan pekerja tidak selesa. Okey, di sini kita menunjukkan di mana pekerjaan itu banyak tetapi tempatnya kecil, menyebabkan ruang untuk meletakkan barang, menyebabkan ia menjadi sesak. Jadi di sini menunjukkan majikan perlu menitik beratkan tempat pekerjaan supaya tempat itu lebih kemas dan lebih memudahkan pekerjaan yang akan datang. Itu saja daripada saya. Seterusnya. Yang terakhir ialah kesimpulan. Kesimpulannya ialah pelaksanaan amalan 5S dilihat telah memberi impak yang besar kepada jabatan dan organisasi yang membudayakan amalan 5S. Amalan 5S bukan sahaja memberi kesan kepada persekitaran kerja tetapi juga kepada aspek kualiti yang lain seperti kualiti kerja dan kualiti pribadi setiap individu. Amalan 5S dapat memupuk semangat kerja, berpasukan, disiplin diri dan dapat meningkatkan rasa tanggungjawab serta sayang kepada organisasi. Akhir sekali, amalan 5S perlu dilaksanakan secara berterusan untuk mengekalkan prestasi penyampaian perkhidmatan organisasi yang cemerlang. Okey, itu sahaja daripada kumpulan ini kami. Sekian, terima kasih.